Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak mengajar, cikgu nak dedahkan kepada kamu tentang litar kawalan elektrik ataupun yang dinamakan sebagai litar elektrik. Masya Allah, besarnya. Okey, so kat sini sekejap terlalu besar pula dia punya ni. Okey, dalam litar elektrik, okey, basic ini adalah basic yang perlu kamu ketahui. Kita mempunyai 4 jenis litar elektrik. Di mana nama dia adalah, yang pertama adalah TPT. Okey, yang kedua nama dia adalah jujukan. Yang ketiga nama dia adalah palam. Dan yang keempat nama dia adalah jogging. Okey, ini adalah 4 jenis litar kawalan elektrik. Okey, so dalam kawalan elektrik, okey, selain itu kamu juga perlu tahu kawalan elektrik ada 2 jenis. Maksudnya litar elektrik awak kena kenal pasti sama ada dia jenis litar utama ataupun litar kawalan. Selalunya, soalan meminta kamu untuk melukis atau melakarkan litar kawalan. Okey, jadi jika soalan itu dia memberikan kamu soalan litar utama, perbezaan, senang kata perbezaan antara litar utama dan juga litar kawalan adalah motor. Okey, pada litar utama, dia akan lukis motor. Tapi kalau dalam litar kawalan, dia tak ada lukis motor. Okey, jadi dalam memanglah dalam soalan kamu dia akan cakap apabila PM1 ditekan, okey, motor akan bergerak. Apabila PM2 pH ditekan, motor akan berhenti. Tapi dalam litar kawalan kamu tak perlu lukis motor. Okey, tapi motor itu akan digantikan dengan GBL. Selalunya apa yang perlu kamu tahu, satu motor akan wujudnya satu GBL. Okey, sebelum kita pergi kepada lakaran, apa yang perlu kamu tahu adalah komponen. Okey, maksud komponen hari tu memang dah belajar kan? Okey, yang kena kenal ataupun yang kena hafal adalah simbol. Simbol yang pertama kamu perlu tahu adalah PLM. Di mana muka smiley. Kita senyum kat sini Okey, mata smile. Okey, pemutus litar miniatur. Ini di mana dia akan putuskan litar secara automatik. Putas pula. Putas tu maksud dia putuskan automatik. Okey. Putuskan litar secara automatik. Tapi ada syarat. Okey, nanti kita tengok syarat dia. Dan juga kita ada punat sini, lukis bulat sini. Okey, mata dah ada, kita lekatkan dia di bawah sini garisan. Pastikan lukisan dia melekat dia punya baris bawah dia. Okey, ini nama dia adalah punat henti. Okey, punat henti ni apabila kita tekan, awak tekan dia ke bawah, jadi dia akan menghentikan litar. Okey, cut. Dan juga kamu kena kenal pasti. Okey, lukis mata dulu. Okey, kemudian okey, jarak. Pastikan ada jarak dan apabila kita nak tekan dia ngam-ngam dekat kena pada switch 2 ni. Tamatan 2 switch pula. Okey, inilah nama dia punat mula. Punat mula apabila awak tekan kan. Okey, maka arus elektrik kiranya litar itu akan start lah, motor akan start. Okey, dan juga kamu kena kenal pasti simbol bagi P, bapak dia. Ini adalah penyentuh, di mana penyentuh ni akan menjana elektromagnetan. Dia ni yang akan macam memberikan trigger kepada elektrik tu untuk hidup. Okey, ini adalah penyentuh. Okey, anak penyentuh, jika ada bapa penyentuh, dia ada anak. Anak dia berbentuk begini.
Okey, untuk melukis lita kawalan, kita biasakan melukis dalam keadaan lita lazim terbuka. Okey. Ini maksud dia lazim terbuka. Lazim terbuka maksud dia tengah tenganga. Dia tengah terbuka. Yalah, lazim terbuka lah. Kita ada dua jenis. Lazim terbuka dan lazim tertutup. Pada PH, dia ni tertutup. So, kita panggil PH ini adalah lazim tertutup. Tapi kita tak akan panggil PH lazim tertutup. Sebab kita tahu PH bentuk dia begini, dia memang dah sentiasa lazim tertutup. Okey, kalau punat mula, dia ni memanglah punat mula. Tapi punat mula jenis lazim terbuka. Sebab itulah kita masa dekat dalam teks, awak akan jumpa simbol lazim terbuka dan lazim tertutup. Tak perlu sebut. Sebab melalui simbol sahaja, kita dah boleh nampak. Okey, kalau penyentuh begini. Okey, sesentuh untuk bapa dia ada dua jenis anak. Okey, anak begini, nama dia sesentuh lazim terbuka. Dan jika anak dia begini, ini nama dia adalah penyentuh lazim tertutup sebab dia dah tertutup dan pada waktu ini arus elektrik dia memang dah mengalir. Dia memang dapat lalu, ada jembatan melalui. Okey, kamu juga kena kenal pasti apa itu GBL. GBL adalah geganti beban lampau. Okey, simbol dia slash. Sama kan? Sama, lebih kurang sama. Jadi kalau nak macam kamu nak bezakan dia sama ada GBL ataupun itu adalah penyentuh, kalau kamu nak ubah arrow dia pun tak ada masalah. Kalau GBL ke sini, awak buat ke sini. Boleh aja, tak ada masalah. Janji dia berpalang. Okey, seterusnya GBL dah. Okey, untuk tambahan. Selalunya kalau dalam tambahan, maksud dia tambahan biasanya kita akan menggunakan sama ada suis apungan. Okey, ini dalam selalunya dalam exam dia kerap menggunakan suis apungan ataupun kita gunakan timer. Timer ni dalam bahasa Melayu suis pemasa. Okey, bagi suis apungan, simbol ini dia punya tamatan. Buat macam biasa. Okey, jadi tinggal tambah bawah ke atas satu palang. Kemudian dia punya pelampung di bahagian bawah. Ini untuk simbol apungan. Okey, kemudian kalau timer, disebabkan dia timer, hampir sama dengan apungan. Okey, sama juga. Okey, silang daripada bawah naik atas, turun ke bawah, dia berkaki. Timer dia ada kaki Ini untuk timer. Okey, dah. Fakta sikit-sikit cukup lah. Nanti awak akan belajar lagi. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan kamu ciri-ciri bagi TPT. Okey, kita ada 4 lita ciri-ciri. So sekarang ni ciri yang pertama bagi TPT dia simple. Ini basic. Yang paling senang kalau soalan ni keluar memang dia agak senang. Okey, kamu cuma hafal permulaan lita saja. TPT dia punya kriteria apabila PM ditekan, motor akan hidup. Dan apabila pH ditekan, motor tu akan berhenti. Okey, itu saja. Untuk TPT, dia punya syarat dia itu je. Dan kalau ikutkan motor hanya ada satu. Tapi jika jujukan, jujukan dalam bahasa Melayu, maksud jujukan adalah satu-satu. Jadi, kamu kena tahu jujukan satu-satu, kita sendiri tahu. Satu-satu, maksud dia ada dua kan? Jadi, kiranya untuk jujukan, motor yang akan dikeluarkan dalam soalan ada 2 biji. Apabila ada dua biji motor, taklah confirm. Tapi kadang-kadang ada TPT 2 biji motor. Nanti cikgu akan tunjukkan soalan macam tu. Okey, dia trik kamu. Syarat yang paling penting dalam jujukan. Ini yang menunjukkan dia jujukan. Tak kisahlah dia satu motor ke 2 motor. Tak, bukan. Jujukan memang kena 2 motor. Tak boleh 1 motor, 2 motor. 2, 3, 4, 5. Jujukan. Syarat dia adalah apabila M1 on. Maksud dia motor 1 bergerak. Baru
M2 boleh bergerak. Okey, kalaulah M1 ini tidak bergerak, jadi M2 ini tak akan bergerak. So, syarat jujukan mesti wajib M1 itu bergerak. Barulah boleh M2 bergerak. Kita tengok Lita. Kadang-kadang dia letakkan nyawa yang pertama pada M2. Jadi M2 akan bergerak dulu, barulah M1 akan bergerak. Kadang-kadang kalau soalan nak mudahkan kamu, dia akan letak nyawa yang pertama. Sumber daripada current, dia akan masukkan ke dalam motor yang mana dulu. Okey, motor yang pertama tu kena bergerak dulu, barulah boleh motor kedua bergerak. Itu syarat jujukan. Okey, bagi syarat palam, okey, motor hanya satu sahaja, jogging juga motor hanyalah satu, hanya jujukan je yang ada motor dua. Okey, tapi palam, dia punya keyword jika dalam soalan ada sebut perkataan songsang. Okey, apa tu songsang? Tiba-tiba songsang. Okey, maksud dia begini. Dia akan cakap, Lita ini boleh berhenti serta merta dengan menyongsangkan putaran arah. Contohnya gitu. So, ingat palam, ingat mesin basuh. Kan awak nampak mesin basuh bergerak ke kanan contoh. Dia bergerak ke kanan, ngeng, nanti dia akan berhenti. Apabila dia berhenti, dia akan stop sekejap, barulah dia akan balas balik semula arah dia. Kalau kamu perasan. Okey, sebenarnya dia menggunakan lita palam. Apabila dia berpusing, okey, dia lita biasa kan? Okey. Apabila dia nak berhenti je, dia akan songsangkan sikit arah dia. Kan dia, bila kita tulis benda yang bergerak, bila kita dapat lawan arah dia, dapat balas dia, so dia akan berhenti secara serta-merta, barulah dia boleh tukar-tukar arah. Okey, hanya palam saja kita boleh bawa arah ke kanan, ke kiri, ke kanan balik semula macam mesin basuh. Dan bagi lita jogging, ini kita boleh onkan motor, on lita lah senang kata, ataupun onkan motor ke, onkan lita ke dengan berkali-kali. Dengan berkali-kali. Maksud dia macam ni tau. Kita boleh hidupkan motor tu. Okey, senang kata kita dah macam lita tu dah complete. Okey, lita tu dah complete. Tapi kalau untuk TPT kita tekan punat mula baru dia on. Tekan punat henti baru dia berhenti. Tapi kalau tekan jogging, lita ni kita ada satu button special di mana kita tekan dia on, kita lepas dia berhenti. Kita tekan dia on, kita lepas dia berhenti. Tapi pada masa yang sama, lita ni sentiasa on. Dia sentiasa on. Sebab utama dia masih still on. Okey. Lepas tu nanti bila kita boleh tekan banyak kali. Tekan. Dan ini cikgu, lita jogging ni ada pada blender. Blender rumah cikgu. Tapi disebabkan cikgu kat rumah mak kan, jadi cikgu tak boleh nak tunjuk. Dan cuba tengok sesiapa yang dekat dalam rumah awak. Blender kan blendernya kan bentuk blender. Okey. Dia dekat bahagian blender ni, kat bawah blender ni, okey. Dia ada 3 button. Siapa yang ada 3 button, ya itu memang betul lah tu. Boleh try. Okey. Ada button on. Okey, bahagian atas button on, bahagian bawah button off. Yang tengah-tengah ni awak boleh tekan dia on, awak lepas dia off. Awak tekan dia on, awak lepas dia off. Dan awak boleh tekan sikit-sikit. Kadang-kadang kalau muatan blender terlalu banyak, nanti awak akan, selalunya mak awak lah, dia akan tekan sikit-sikit. Dia tak nak jam. Maksud dia tak nak, kadang-kadang kalau terlalu penuh, bila awak tekan on, dia paksa berpusing, lama-lama dia boleh jadi jam. Nanti dia stop. Alamak, kita punya blender stop. Nanti kita kena buka balik lah. Tunggu dia relax dululah, baru boleh on balik semula. Tapi kalau jogging, kita boleh tekan dia blender sikit, lepas tu kita lepaskan. Kita tekan lagi, dia akan lepas. Dan dia tak ada bunyi lock. Maksud dia kalau on, tap tekan ke bawah kan. Off, tap tekan ke atas. Tapi kalau jogging, dia macam spring. Dia main tekan-tekan, dia macam spring. Itu untuk jogging. Ini adalah fakta. Apa maksud dia? Dia punya yang perlu, ciri-ciri yang perlu awak tahu. Fakta yang perlu awak hafal. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan kamu di mana kita akan belajar untuk TPT sahaja. Okey, ini adalah basic TPT.
So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini contoh soalan kamu. Oh, tadi cikgu dah janji kan, cikgu nak cakap apa beza PL dengan apa PL. Ini PL ataupun PML. Pemutus litar betul, PML juga betul. Depends kepada soalan awak lah, sama ada dia nak tak PL ke PML. Ini adalah contoh litar utama di mana motor ditunjukkan. Jaranglah soalan keluar suruh lukis litar utama. Bentuk GBL bagi litar utama berlainan. Okey, P akan jadi penyentuh yang kecil, anak. Okey, GBL bentuk dia dah macam kotak. Okey, dan dia di sini dia lukiskan motor. Okey, pada litar utama kita boleh nampak motor. Dan untuk litar kawalan, ini adalah litar kawalan. Kita kena tulis sendiri. Okey, jadi fungsi utama komponen yang berikut, dia nak kamu beritahu apa maksud PM, PH, PL dengan GBL. Okey, PM. PM, punat mula. Tengok kat sini. Ni, punat mula. Tengok kat gambar Raja. Punat mula untuk kamu buat apa? Mulakan litar lah. Mulakan litar. Maksud dia, kamu nak hidupkan litar lah. Kan? Jadi, kalau punat, kita tengok. Dia ambil PH. Kalau PH, PH, punat henti. Punat henti untuk menghentikan litar. Menghentikan litar. Okey, jadi dah 2 markah. Sekarang ni dia minta PL, pemutus litar. Yang ini pun juga dia akan menghentikan litar. Menghentikan litar. Secara automatik, yang ini secara auto. Okey, kalau PM dengan PH kita buat secara manual, manusia yang tekan. Tapi kalau untuk PL, ini bukan manusia yang buat. Dia bukan manusia buat pula. Maksud dia jika ada arus yang berlebihan dari luar. Arus luar, sekarang ni kedudukan PL, kalau kamu tengok, PL berada di sini. Okey, jika ada arus yang besar dari luar, nak masuk ke dalam kita punya litar kawalan, automatik PL akan stop. Dia akan, tak boleh lalu. Dia akan putuskan litar di sini. Jika ada beban arus luar yang besar, lebih daripada had dia, dia akan putus. Jadi, ayat dia, PL adalah untuk memutuskan litar ataupun bolehlah memutuskan litar secara automatik jika terdapat arus berlebihan dari luar. Paling senanglah itu. Tapi, bagaimana pula dengan GBL? Okey, GBL pula, dia ni, GBL, mana GBL? Okey, sini. Kalau kamu tengok, GBL ni, dia akan connect dengan motor. Okey, sebenarnya GBL ni, dia nak jaga motor. Okey, dan GBL ni akan memutuskan litar. Dia pun kerja dia putuskan litar. Memutuskan litar. Okey, kerja dia memutuskan litar jika ada arus berlebihan dari dalam. Dari dalam. Maksud dia, kalau dekat dalam litar kawalan, kedudukan GBL yang kita tahu, dia dekat sini kan GBL. Okey, dekat sini GBL. So, kiranya jika berlaku arus yang berlebihan dari dalam. Okey, dari dalam ni kalau berlaku berlebihan arus, dia akan putuskan litar secara automatik supaya dia tak nak motor rosak. Okey, jadi ini adalah 4 komponen yang kita ni fungsi. Ada satu lagi. Selalunya soalan popular dia akan cakap nyatakan komponen yang boleh memutuskan litar. Okey, biasanya kita akan sebut punat henti, kita boleh putuskan litar. Pemutus litar miniatur boleh putuskan litar. GBL, geganti beban lampau, atau geganti beban lampau juga putuskan litar. Ada satu lagi komponen yang boleh memutuskan litar, iaitu pemasa. Pemasa bentuk salah. Sini, dari bawah ke atas, dia berkaki. Okey, trigger. Okey. Timer, tapi dia punya, kalau tak silap dalam konteks TR. Cubalah cek balik semula, cikgu dah lupa. Sebab cikgu ingat formula cikgu masa cikgu hafal tu, cikgu hafal trigger.
Kalau untuk timer tu dia macam dia trigger TR. Itulah. Tengoklah baik semula. Betul tak? Cikgu punya buku teks semalam cikgu dah buka. Okey. Seterusnya dengan dia suruh lukis. Lepas tu dia cakap gini. Kita tengok motor akan beroperasi apabila PM ditekan dan berhenti operasi apabila paras air di dalam tangki mencapai takat maksima. Okey, dekat sini kamu tahu PM tekan dia on. Kemudian dia kata paras air dalam tangki mencapai maksima, barulah dia off. So, automatik dalam kepala otak kita tahu dia menggunakan suis apungan. Kalau suis apungan, bawah dia pelampung. Okey, bawah dia pelampung. Dan tulis kat sini suis apungan, label. Kat sini, kalau dalam dalam lakaran wajib lukis simbol dan juga tulis dia punya nama. Kalau tak ada salah satu, habis. Kosong markah. Kemudian dia cakap lagi, motor terus beroperasi apabila PM dilepaskan. Apabila PM tu kita lepaskan, dia akan berhenti, dia akan terus jalan. Ini disebabkan wujudnya lita pegang. Okey, lita pegang iaitu anak kepada bapa P besar. Okey, tak apa. Nanti cikgu tunjuk. Dan kat sini juga, lampu pandu hijau akan menyala apabila motor beroperasi. Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor beroperasi. Jadi, lampu pandu begini. Okey, warna dia hijau kalau motor tu beroperasi. Okey, kita tengok lagi satu. Lampu pandu merah akan menyala apabila motor tidak beroperasi. Ni motor motor. Okey, dan satu lagi lampu pandu. Okey, simbol lampu X. Bukannya pusing kat sini kemudian awak letak lampu M. Bukan itu simbol motor. Simbol lampu mentol dia pangkah, barulah bawah dia awak label merah. Red C. Apabila motor tidak beroperasi. Dia suruh lukis 12 markah. Okey. Jadi, untuk awak melukis lita, first kali awak kena step, kena hafal. Mula-mula, semua lita kawalan dimulakan dengan senyuman. Okey. Turun bawah. Jangan lukis macam cikgu. Ni, pakai pembaris. Ini kena label. Kalau nak elak, tak nak tolak markah. PL boleh, PLM juga boleh. Kemudian, kat sebelah sini, awal-awal lah kamu dah boleh buat garisan panjang. Awak kena buat pagar. Nak lukis lita elektrik kena ada pagar kanan dan kiri. Okey. Seterusnya, untuk level yang pertama, wajib letak punat henti dulu. Okey, wajib letak punat henti. Pastikan dia rapat. Cikgu kau ni suka potong markah orang. Tulis punat henti. Okey, kemudian sambung. Sambung, buat lagi. Punat mula kena ada jarak ngam-ngam. Okey, letak sini. Punat mula. Seterusnya, kena sambung pada bapa P besar. Dan seterusnya, kena sambung pada GBL. GBL. Sambung. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau cikgu tu baik, dia akan baik. Kalau macam rubrik tu memerlukan satu simbol, satu markah, dapatlah 5 markah dah sekarang. Okey, tapi ini baru level yang pertama. Jika awak buat lita macam ni, dia umpama PM tu awak tekan, arus akan mengalir. Tapi bila PM awak lepaskan, arus akan tertutup. Sebab yelah, tengok. Bila tekan, bayangkan cikgu tekan, dia melekat. Okey, arus kan sambung. Zup semua dah sambung. Tak ada masalah. Tapi, bila awak lepaskan, dah terangga kat sini. Arus tu mati. Jadi, sebab itulah wujudnya lita pegang. Kat sini dia kata, motor terus beroperasi walaupun PM dilepaskan. Sebab bawah PM mesti wujudkan dia lita pegang. Apa maksud dia lita pegang? P1 dulu. Tulis. Lita pegang ini di mana arus mengalir ke bawah apabila PM dilepaskan. Ini adalah fungsi lita pegang. Dia yang membenarkan arus. Memang kat sini arus tak lalu. Tapi arus tu turun ke bawah. Dia akan
lengkapkan Lita. Dah, itu sahaja. Inilah TPT asal yang sebenar. Cikgu malah nak ulang-ulang 2-3 kali. Jadi cikgu terus sambung kepada soalan sebenar. Okey, jadi ini nama dia TPT. Dah, ini je. Satu baris ni adalah TPT. Senang kan? Tapi dalam soalan, selalunya dia suka tambah. Memandai-mandai tambah. Tapi dia akan tambah pasal lampu je. Okey. Di sini cikgu nak terangkan ayat penuh kendalian dia. Cara dia begini. Cikgu tukar kepada warna hijau supaya cikgu nak awak bayangkan. Sekarang ni dia beroperasi. Cikgu nak bagi dia nyawa. Apabila PM ditekan, jadi simbol dia ditekan turun bawah. Okey, bersambung nampak? Apabila PM ditekan, penyentuh akan terelektromagnetan. Okey, terelektromagnetan. Lita menjadi lengkap. Motor akan berkendali. Okey, motor akan berkendali. Awak nak cakap motor akan bergerak boleh, motor akan berputar pun boleh, tak ada masalah. Sekali lagi cikgu sebut, apabila PM ditekan, ada satu lagi ayat tertinggal. Apabila PM ditekan, penyentuh akan terelektromagnetan, Lita akan menjadi lengkap, motor akan berkendali. Okey, tadi cikgu cakap satu lagi tertinggal, tambah lagi terus. Kalau dia suruh buat karangan, tak ada masalah ayat dia. Tambah satu lagi soalan. Dia punya keyword tambah lagi satu. Semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Sekarang ni, ayat dekat sini, semua lazim terbuka akan tertutup. Cari mana yang terbuka, dia akan jadi tertutup. Di sini, kita akan nampak. Okey, jadi lengkaplah ayat dia untuk TPT. So kiranya sebenarnya dia ada sambungan lagi ayat dia. Semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup dan lazim tertutup akan terbuka. Begitulah dia punya kendalian. Apabila PM ditekan, dia akan trigger semua. Apa yang terbuka akan tertutup dan tertutup akan terbuka. Begitulah. Lazim terbuka sesentuh. Sekarang ni cerita dia adalah berkaitan dengan sesentuh. Okey, bukannya PBL ni yang tengah lazim tertutup dia terbuka. Bukan. Okey, ayat dia begini Kalau yang satu perenggan terus. Apabila PM ditekan, penyentuh akan terelektromagnetan. Sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Sesentuh lazim tertutup akan terbuka. Lita menjadi lengkap. Motor akan berkendali. Itu dia punya ayat full yang penuh. Okey, tepat. So, jadi apa yang perlu awak tahu, setiap kali PM, apabila PM-nya ditekan, okey, apa yang berlaku, sesentuh, semua jenis sesentuh yang lazim terbuka akan tertutup dan yang tertutup akan terbuka. Gitu cerita dia. Sebab itulah ada pelajar yang confused pada bahagian mentol nanti. Kenapa kena lukis dia tertutup, kenapa kena lukis dia terbuka. Apa yang berlaku sekarang, kita sedang melukis keadaan Lita sebelum dia on. Okey, jadi cikgu padam Cikgu tak nak yang warna hijau. Oh yo, cantik no, semua hilang. Okey, tak apa. Jadi, apa yang kita lukis sekarang, sesentuh dia semua yang belum on, tengah mampus semula. Jadi, okey. Cara kita nak melukis gambar level yang kedua berkaitan dengan lampu. Terus cikgu bagi jawapan Okey, tapi cikgu nak trik sikit. Okey, ini adalah mentol warna warna apa? Yang ada adalah warna hijau sebiji. Okey, ingat GBL dia nak kawal motor, jadi apa semua Lita kena turun sebelum GBL. Okey, dia akan lalu sebelum GBL. GBL ni dia macam akan kumpul arus. Okey, baru kalau tak ada berlebihan dia akan hantar pada motor. Kalau ada
arus berlebihan, GBL ni adalah insan terakhir. GBL juga boleh diletakkan pada bahagian sini. Tak ada masalah. Okey, di sini cikgu nak tipu kamu sikit. Okey. Jika kamu melukis begini, okey, sekarang ni cikgu lukis begini Okey. Bila cikgu ada nama. P ni sesentuh. P Okey. Sekarang ni cikgu nak tipu kamu, bukan nak tipu kamu sebab ada juga pelajar dia akan letak kedua-dua litar pegang. Okey. Apa yang kita tahu, litar pegang ni dia macam bagi nyawa kan, dia bagi elektrik. So sekarang ni apa sahaja komponen seterusnya, kalau dia letak timer ke apa ke, kita kena melalui nyawa dia. So kiranya yang memberi dia current adalah penyentuh 1. Kadang-kadang nanti ada juga awak akan jumpa soalan sesentuh 2, sesentuh 1 ataupun sesentuh 2. Itu menggunakan 2 motor. Okay, sekarang ni soalan yang ada dekat dalam, sekarang ni awak tengah berhadapan ni, di mana, okey, P1 sesentuh terbuka, P1 juga sesentuh terbuka, dia akan beri nyawa pada mentol hijau, dia akan beri nyawa pada mentol merah. Okey, cuba kita bayangkan dalam keadaan yang terbuka sekarang, ada tak lampu yang menyala sekarang? Tak ada lampu yang menyala sebab semua ni terbuka. Sekarang ni motor dia dalam keadaan berkendali ataupun berhenti. Motor sedang berhenti sebab kita tak tekan lagi. Jadi sekarang ni dalam keadaan motor yang berhenti. Cari soalan cepat. Motor tak berkendali, tak beroperasi. Lampu apa yang akan menyala? Lampu merah. Kalau lampu merah menyala, kita tinggal letak palang di sini. So, pada waktu keadaan motor tidak berkendali, sekarang ni kita tengok litar sini telah lengkap dan kita tahu pada waktu ini motor mentol merah sedang menyala. Boleh tak faham? So, apabila, okey, so apa banyak so lah kan? Okey. Jika yang ni kita nak onkan tau. Aduh. Bila kita nak onkan punat, apabila punat mula ditekan, penyentuh akan terelektromagnetan. Sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Zap, dia akan tertutup. Okey. Sesentuh lazim tertutup akan terbuka. Yang ini pula dia hilang. Jadi motor litar jadi lengkap. Kalau nak ikutkan yang atas ni, bahagian ni lengkap. Motor akan berkendali. So apabila dalam keadaan motor sedang berkendali, ayat yang tadi cikgu cakap sesentuh lazim tertutup akan terbuka. Ini menunjukkan litar kita yang barisan ketiga ni tengah terbuka. Jadi mentol merah ni takkan menyala. Begitulah ceritanya untuk TPT. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, PM. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.